Alright guys, bersambung balik. Okay, kita dah belajar tadi ada beberapa rumus. So, terus saya recall balik Saya recall balik rumus-rumus yang saya dah terangkan tadi. So, kita ada E phase. Okay, E phase equal to 2.22 time frekuensi time flux time dengan number of conductor Z. Dan juga ada satu lagi rumus, N equal to 120 darab frekuensi bahagi dengan number of pole. Betul? N ni apa tadi? N itu adalah rotor speed. Okay, rotor speed. Dia ada dua rumus. Tapi, rumus E phase, ini rumus induk dia kan? Rumus E phase boleh berubah sekiranya diberi kepada awak dua lagi pemberat ataupun dua lagi pengkali. Iaitu kita panggil pengkali yang pertama kita panggil sebagai pitch. Okey, pitch. Pitch ini adalah kadar pusingan swing. Okey, pitch. Dia ada pitch ada dua. Pertama adalah full pitch, yang kedua adalah half pitch. Kalau full pitch, Kp equal to 1. Kalau half pitch, Kp equal to 0.5. Yang kedua dibagi kepada awak adalah distribution factor. Ataupun kita panggil distribution factor ni adalah Kd. Kd ni akan diberi dalam soalan selalunya. Okey, tak kisahlah berapa Kd ni, 0 point something lah selalunya factor kan. Sekiranya dua ini diberi dalam soalan, maka E phase akan jadi 2.22 Kp Kd darab dengan F flux times number of conductor. Okay, number of conductor. So, adalah tiga rumus. Kalau tak diberi dalam soalan, maka Kp dengan Kd ni tak adalah. Dia pakai rumus induk sahaja. Boleh faham? So, kita tak nak buang masa. Kita nak tengok apa soalan yang diberi dalam nota. Okey. Dalam nota awak, diberi kepada awak. Okey. Ni. Diberi kepada awak. Mana soalan nota? Okey. So, ini adalah solution dia. So, you dah nampak dah kan? So, saya nak terangkan macam mana benda ini boleh berlaku. Okey. So, kita tengok dekat sini. Diberi kepada awak 3 phase. Diberi kepada awak 3 phase. 50 Hz. Seperti biasa, bila dapat soalan, interpret. Okey. Kenal pasti soalan. Apa yang diberi dan apa yang diminta dalam soalan. Okey. Diberi kepada awak 50 Hz. So, this is your F. Okey. Dan diberi 180 conductor per phase. Number of conductor, this is your Z. Okay, this is your Z. And flux adalah diberi V 0.0543 Weber. Jadi, dia suruh cari EMF per phase. Jadi, dia suruh cari phase punya EMF. Dan dia suruh cari line punya EMF. Sekiranya dibagi ke awak winding full pitch. Awak dah tahu dah Kp sama dengan 1. Dan distribution factor Kd sama dengan 0.96. Okey, so kita selesaikan. Diberi kepada awak sekarang. Okey, frekuensi equal to 50 Hz. Okey, lepas tu diberi number of conductor Z equal to 180. Diberi nilai flux sama dengan 0.0543 Weber. Okey, diberi juga kepada awak nilai pusingan pitch awak Kp full pitch jadi 1. Dan diberi distribution factor 0.96. So, dari dulu awak cari. Pertama adalah E phase. Yang kedua adalah E line. Okay, E phase dan E line. Nak cari E phase ada dua sahaja rumus.
iaitu E phase equal to 2.22 frekuensi flux darab number of conductor. Dan E phase equal to 2.22 Kp Kd F flux darab dengan number of conductor. So ini tak payah pakai sebab dia tak ada pengkali. So diberi pengkali maka pakailah rumus yang ini. Boleh? Selesaikan 2.22 Kp awak full pitch 1, Kd awak 0.96, frekuensi 50 Hz, awak punya flux 0.0543 Weber dan number of conductor 180. Darab semua. Tekan kalkulator, awak akan dapat directly 1041.52 volt. Kenapa volt? EMF kan? Nak cari voltine, takkan ampere. Volt Jadi volt. Selesai untuk E phase. Sekarang soalan yang kedua, dia suruh awak cari E line. Pertama awak kena tahu dulu apa beza phase dengan line. Satu phase, three phase ada 3 line. Ada merah, ada biru, ada kuning, 3 line. Jadi sekarang dia 3 phase, jadi nak dapatkan E line equal to, ni rumus E line equal to set 3 times E phase. Set 3 times E phase. Maka awak ambillah set 3 darab dengan 1041.52 volt. Maka teruslah awak dapat jawapan 1803.97 volt. Solve. Jadi hari ni, pada ketika ni awak dah belajar 4 rumus. Rumus yang pertama, rumus yang kedua, rumus yang ketiga dan satu lagi rumus N iaitu rotor speed equal to 180 frekuensi divide by pole. Rumus yang keempat. So dalam tajuk generator you dah belajar 4 rumus. Kelas? Selesailah example pertama. So example yang kedua samalah juga, cuma bezanya adalah number of conductor, you punya Z. Alright, you punya Z. So yang ni boleh buat dekat rumah, pastikan dapat jawapan yang sama lah. Dapat jawapan yang sama. Selesai kita close tajuk generator. Sekarang kita nak tengok tajuk motor. Ni motor Sebelum kita tengok tajuk motor, awak dah faham dah beza di antara generator dengan motor. Kalau generator, dia pusing you punya armature, jadi induce voltage dan induce current. Jadi elektrik lah. Kalau motor, dia ambil elektrik, baru elektrik itu memusingkan awak punya armature. Itu perkaitan dia. You boleh tengok clear dalam lukisan ni. Generator buat pusingan, pusing menghasilkan EMF induce. Elektrik yang dihasilkan tadi digunakan oleh motor untuk memusingkan armature dia. Itu perkaitan di antara generator dengan motor. Jadi electrical machine menggunakan konsep generator dan motor. Kalau tengok ni nampak dia pakai slip ring Ini adalah AC jadi saya akan terangkan lagi dengan lebih mendalam pada tajuk motor pula. So generator tadi dah close. Ada apa-apa pertanyaan mengenai generator, boleh terus berhubung kepada saya. Kelas? That's all untuk generator. So kita akan jumpa pada sesi yang seterusnya bagi tajuk motor pula. Kelas, thank you. Assalamualaikum.